Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam segmen Bersama Ikon. Tapi hari ini kita special sikit sebab kita dalam studio dan kita nak bawakan kepada anda tetamu istimewa, seorang guru dan juga seorang pemain biola dan juga violin. Dan specialnya cikgu ni juga merupakan seorang penggubah lagu. Siapakah guru kita? Kita bersama dengan Cikgu Faris Muhammad Roli. Itu dia, kita bersama dengan Faris Muhammad Roli bersama ikon kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot Bersama Ikon, iaitu kita nak perkenalkan kepada anda Faris Muhammad Roli. Apa khabar cikgu? Khabar baik, alhamdulillah. Oh, saya rasa macam nak menari pula tadi bila cikgu main violin cikgu. Violin betul. Violin, baik. Tapi sebelum kita nak mulakan cikgu, kita nak berkenalan dengan cikgu terlebih dahulu. Boleh cikgu kenalkan diri cikgu? Okey, nama saya Cikgu Faris bin Muhammad Roli. Saya mengajar di SMK Perempuan Methodist Ipoh. Okey, asal dari Ipoh lah. Family semua dekat Ipoh, dekat Taiping. Okey, baik cikgu. Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan mungkin kejap lagi murid-murid jangan ke mana-mana. Cikgu banyak lagi cikgu nak main lagu untuk kita. Betul cikgu? Boleh. Okey, boleh. Mesti lagu-lagu yang menarik dan nanti kita boleh nyanyi sama-sama, okey? Dan kita nak tanyalah kepada cikgu sebagai seorang yang mana seorang yang pakar main muzik violin secara profesional dan terlibat dalam pelbagai jenis program terkemuka di peringkat kebangsaan. Mungkin cikgu boleh cerita sikit tak cikgu? Cikgu terlibat dalam violin ni dalam program-program apa di peringkat kebangsaan tu cikgu? Okey, kalau dalam pendidikan muzik lah. Dalam pendidikan muzik saya terlibat sebagai pemuzik dan penggubah untuk konsert Kementerian Pelajaran lah. So saya pernah jadi pengarah muzik untuk konsert diraja kementerian kita. Wow. Pelajaran, konduktor dan saya buat lagu untuk Agung. 2019. Baik. So tahun ni pun kita akan anjurkan juga konsert diraja. Tahun ni akan dibuat kat Istana Budaya awal tahun depan. Okey, baik. Jadi kita nak tanya kepada cikgu sejarah penglibatan cikgu dalam bidang muzik ni, adakah sejak daripada perut ibu? Okey, silakan cikgu. Saya mula betul-betul main muzik waktu ujung form 4 lah. Ujung form 4 saya mula main violin, saya join orkestra. Dan start daripada situ sampai sekarang non-stop lah. Sampai sekarang saya main secara profesional lah dalam industri. Selain pada alat ni cikgu, ada lagi tak alat-alat lain yang cikgu mahir ataupun cikgu boleh main? Alright, kalau dalam industri saya main violin dengan viola sebenarnya. Viola besar sikit. Okey, dan selain daripada ni saya mengajar pun ada instrumen lain saya kena mahir jugalah. So saya mengajar piano pun ada mengajar, flute saya ada mengajar, trumpet, trombone. So macam saya mengajar orkestra, so kita kena berkemahiran untuk alat-alat muzik tu jugalah. So kalau major instrumen saya ialah viola dengan violin lah. Viola dengan violin. Okey cikgu. Jadi cikgu, kita nak tahu juga latar belakang pendidikan cikgu. Maksudnya cikgu bermula belajar di mana dan sebagainya dan sehingga sekarang ni menjadi seorang guru. Alright. Saya mula kalau ada kaitan dengan muzik lah. Saya waktu form 4 dulu saya di SMK Raja Permaisuri Bainon. Okey. Dekat situ saya mula main violin dengan viola lah waktu tu. And then lepas tu saya sambung matrikulasi dalam bidang sains hayat. So ambil biologi lah dulu. Lepas tu saya sambung degree in Bachelor of Science. Wow. Chemistry dekat UPM. Chemistry sebenarnya. Dan waktu dekat universiti tu sambil study chemistry tu saya join juga orkestra dia, join team music dia. So terlibat banyak lah dengan nasyid, dengan mula join industri pun daripada universiti lah. Daripada universiti. Dan lepas tu saya baru sambung masters dalam music performance under Dr. Nizam Atan.
Sebab dia pakar dalam muzik tradisional Melayu asli. Itu bidang yang saya paling minat lah. Okey cikgu. Tapi cikgu dalam bidang sains. Betul. Tapi macam mana cikgu boleh minat muzik pula cikgu? Sebenarnya tak perlu minat satu benda. Boleh minat banyak benda sebenarnya. Banyak benda kan? Tak semestinya kita kena minat satu benda, kita boleh pakar satu benda. Tapi kalau kita minat dua benda, kita bagus dalam dua-dua pun apa salahnya? Oh, okey betul juga cikgu. Maknanya sebagai seorang guru pun mengajar di sekolah dalam masa yang sama pakar dalam bidang muzik. Dan kita nak tahu juga cikgu, violin ni sesuai untuk lagu jenis apa cikgu? Sebenarnya violin ni alat-alat muzik string lah kan, dipanggil strings kan. Okay. Secara umum dia sesuai untuk semua jenis sebenarnya. Oh, semua jenis lagu ceria ke, lagu sedih ke. Kalau kita tengok movie-movie yang ada soundtrack belakang yang bunyi sedih, kadang-kadang bunyi terkejut, kadang-kadang bunyi rancak, kadang-kadang bunyi takut. Itu semua bunyi strings lah. Kebanyakannya bunyi strings lah. So dia tak adalah macam ini mesti kena main lagu sedih, tak semestinya. Setakat sekarang ni cikgu berapa banyak dah lagu yang cikgu hasilkan? Beberapa ratus. Oh, berapa ratus tu? Banyak tu. Banyaklah untuk artis Malaysia ada. Antaranya cikgu? Antaranya Era Fazira, Jamal Abdillah, Wani Hasrita, Hakim Rusli, Tajul, hampir semua artis-artis FMC saya ada buat. Saya buat untuk program-program TV, untuk filem pun saya ada buat juga. Oh, itu filem. Dia lepas ni saya nak kena request satu lagu lah untuk cikgu. Boleh. Boleh ke cikgu? Boleh, no problem. Itu nanti kita bincang kejap lagi Okey, baik. Jadi kita nak tahu juga cikgu punya family. Adik-beradik cikgu ada tak sama macam cikgu juga ahli muzik? Ada ke cikgu? So latar belakang family kita orang macam dari kecil, bukanlah parent hantar kita orang belajar tak. Tapi parent ada beli keyboard, so kita orang suka main keyboard, suka try. So memang develop minat seni tu daripada kecil. So macam adik saya pun memang main violin juga. Abang saya main gitar. So kami 3 orang adik-beradik, saya anak kedua. So kami semua main muzik lah. Buat satu tim lah. Macam tu. Tapi mazhab lain-lain. Mazhab lain-lain. Yang ni style dia lain, genre lain. Yang ni genre lain cikgu. Macam adik saya memang ada join. Kalau kami konsert Kementerian Pelajaran, adik saya pun terlibat juga sebagai pemuzik. Oh ya? Orang kata boleh sepakat sama-sama cikgu Tapi sebut pasal genre tadi cikgu, cikgu minat genre apa? Genre yang paling saya minat sebagai pemuzik, saya kena suka semua sebenarnya. Tapi kalau spesifik yang saya betul-betul kena dengan jiwa saya ialah tradisional Melayu asli. Lama. Ghazal asli Melayu. Tarian Zapin? Zapin, no problem, semua boleh. Semua boleh cikgu Itu dia. Okey, mesti ramai artis kat luar sana yang nak minta ni, mungkin cikgu boleh buatkan lagu untuk dia orang kan. Saya tak buat lagu sebenarnya. Saya gubah lagu. Okey, kita nak tahu juga cikgu kan. Tadi cikgu kata dekat rumah ada piano. Mungkin yang bagi inspirasi untuk muzik ni adalah mak ayah ke? Macam mana cikgu? Parent memang sokong lah aktiviti muzik saya daripada sekolah dulu sampai masuk universiti, sampai masuk industri sekarang pun mereka support lah. So ibu bapa, family, kawan-kawan memang support, especially kita dah masuk dalam industri ni. Kawan-kawan industri pun sama-sama support dan sama-sama maju bersama lah. Okey. Saya teringat cikgu bila cikgu pegang violin ni, saya teringat satu lagu. Tanya sama hati. Itu dia kan. Siapa sebenarnya ikon ataupun idola cikgu dalam bidang ini cikgu? Kalau kat Malaysia sebab saya penggubah. So idola dan rujukan saya ialah Tok Ram. Tok Ram, Datuk Johari Saleh. Encik Muris daripada Malaysian Family Orchestra, itu memang idola kita orang lah. So apa-apa sumber rujukan, apa-apa saya akan tanya dia orang. Okey. So dan selalu bekerjasama jugalah. Selalu bekerjasama dengan Tok Ram. Selalu juga. Untuk anugerah juara lagu Gegar Vaganza. So saya terlibat sekali lah untuk gubahan lagu dan juga main pun sekali lah. Okey, baik cikgu. Jadi kita nak berehat seketika. Dah banyak lagi kita nak tanya kepada cikgu dan kita nak dengar cikgu nyanyi selepas ini. Nak tak? Kalau nak, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Ikon. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dan bersama ikon kita pada hari ini Faris Muhammad Roli, juga seorang pemuzik dan juga seorang guru. Wow, kita nak tahu juga cikgu punya jadual harian ni macam mana cikgu? Daripada pagi sampai ke malam, mungkin cikgu malam jadi pemuzik pula ke? Macam mana cikgu? Boleh cerita sikit tak rutin harian cikgu? Okey, macam cikgu-cikgu lain juga sama je. Pagi-pagi awal ke sekolah. Macam saya mengajar sains lah sekarang. Saya mengajar sains Form 1 dengan Form 3. Mengajar daripada pagi sampai ke 2.30. Lepas itu balik rumah. Kalau ada kerja yang berkaitan dengan muzik untuk industri, saya akan buat gubahan biasa waktu malam. Waktu malam.
So kalau ada kena datang ke KL, saya akan drive ke KL lah untuk recording malam, and then patah balik Ipoh. Dan biasa kalau gubahan saya akan buat dekat rumah, record, kita akan masuk studio kat KL. Oh, jadi itu dia. Jadi tapi bila menjadi seorang guru ni dia lain sikit cikgu. Kan? Nampak wow, cikgu kan. Macam ni dapat macam cikgu. Tapi bila bergelar seorang pemuzik ni kan lain, dia punya style dia cikgu. Dah masuk jadi pemuzik ni orang kata versatile cikgu kan. Jadi macam mana cikgu sebagai seorang pemuzik ni, ada tak orang datang minta autograf ke? Macam tu cikgu. Tak ada sebenarnya. Lain tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada beza. Pemuzik tak ada orang kenal sangat pun sebenarnya. Orang kenal lebih pada penyanyi dengan pelakon lah. So kami mengiring dia orang. Mengiring dia orang selalu. Jadi itu kehidupan sebagai seorang pemuzik ni cikgu. Orang kata orang dengar lagu sedap kan. Suara penyanyi sedap, tapi sebenarnya yang menyedapkan tu adalah muzik iringan tu kan. Tapi cikgu biasanya paling ramai dalam tim cikgu, dalam satu-satu persembahan biasa berapa orang cikgu? Ramai tak? Kalau kami perform live, kalau orkestra biasanya akan lebih kurang dalam 20 orang. Kalau 20 orkestra orang? ramai. Kalau kami masuk studio, 4 orang. 4 orang untuk settlekan sebuah lagu lah. Untuk kita record live dekat studio 4 orang biasanya. Kalau yang alat muzik string saya, macam saya lah. Itu dia 20 orang. Patutlah dengar lagu tu sedap cikgu. Iringan muziknya pun padu. Orkestra. 20 orang orkestra cikgu biasa dibuat di mana cikgu biasanya? Kalau macam saya terlibat juga dengan orkestra RTM. So kalau kat RTM pergi RTM lah. So RTM, orkestra di BKL. Istana Budaya cikgu? Istana Budaya pun saya terlibat juga. Ada orkestra tradisional Malaysia. Saya main juga untuk OTM, under Encik Aziz. Istana Budaya ada terlibat juga. Kalau macam klasikal, saya ke Penang. Oh, ke Penang? Penang ada satu orkestra yang saya terlibat. Orkestra Penang Symphony Orchestra. Penang Symphony Orchestra. Kat sana yang lagi besar lah, itu dalam 80 orang sekali perform. Dekat Penang. Under Datuk Wun nama dia. Oh, okey. Baik cikgu, kita nak tahu juga macam mana cikgu bagi masa cikgu main guru, main muzik dan juga keluarga. Itu dia. Macam mana cikgu? Macam saya cakap tadi lah, sama je. Sebab apa, setiap hari, setiap orang dekat dunia ni sama 24 jam. Betul. So, kita kena pandai bagi masa lah. Kena bagi masa. Setiap hari tu berjadual elok, kita manage time elok-elok. Masa kerja dengan masa personal kita lah, dengan family apa semua. Itu so, dia. yang penting time management. Masa ada 24 jam je. Sama je semua orang, satu dunia. Tak ada ke tambah sikit 30 ke tak ada cikgu? Okey, tak jadi perlu. kalau saya tanya cikgu, benda yang cikgu minat adalah muzik lah kan. Tapi cikgu ada tak hobi-hobi lain ke, kumpul pemadam ke cikgu? Saya kolektor toys sebenarnya. Saya suka toys robot-robot, saya suka collect juga sebenarnya. Power Rangers apa semua tu saya suka collect. Itulah antara hobi saya lain. Saya suka camping. Saya suka camping untuk tenangkan kepala, untuk rehatkan badan. Camping, travel pun saya suka. Travel pun suka juga. Kalau mainan tu tak berebut dengan anak ke cikgu? Tak ada anak pun. Patutlah kalau ada anak tu berebut dengan anak dia kan. Ada anak memang simpan tinggi-tinggi. Okey cikgu. Sebab nampak cikgu ni orang yang cool je, tenang je kan. Tapi mungkin cikgu boleh ceritakan 5 benda yang special yang ada pada cikgu Faris. Yang mungkin orang tak tahu ke, nampak relax je kan. Itu dia. Apa yang special lah. Cikgu saya style macam mana? Cikgu pemalu ke ataupun saya introvert. Saya sangat-sangat introvert. Saya suka duduk rumah. Tak suka keluar, tak suka pergi tengok wayang, makan keluar bising-bising, saya tak suka. Saya main muzik, saya tak suka pergi konsert. Saya tak suka tengok konsert. Cikgu main muzik? Saya main muzik, saya tak tengok konsert. Kalau saya pergi konsert, biasanya saya bawa student ke apa, saya yang tertidur biasanya. Itu dia. Pelik tu cikgu. Itulah, pelik sikit. Memang orang seni ramai yang pelik sikit. Sebab lagi apa? Saya percaya yang kita punya eccentricity tu, yang pelik sikit tu, sebenarnya itu yang akan bezakan kita punya karya sebenarnya. Misalnya macam saya buat gubahan, saya tak boleh buat sama macam orang lain. So saya kena fikir lain sikit daripada orang lain, baru kita boleh hasilkan karya dalam seni lah. Apa-apa je, seni muzik ke, tari ke, teater, dia mesti kena lain sikit daripada orang lain. Orang kata kalau orang seni ni memang pelik-pelik. Biasanya. Biasa macam tu. Cara pakai dia, cara jalan dia, cara hidup kalau dia. Kalau cara pakai, saya sebenarnya 90% baju saya semua hitam. Hari ni dia terpaksa biru. Dia macam gelap sikit kan. Saya ada bawa baju hitam tadi, tapi dia kata biru lah, okey sikit. Okey, itu orang kata keunikan ataupun kesenian tu daripada jiwa tu sendiri cikgu. Betul. Kita nak tahu juga cikgu, mungkin cikgu cerita cikgu pernah mengubah lagu-lagu artis-artis terkenal sebagainya. Cikgu boleh cerita sikit tak
judul-judul lagu yang cikgu gubah tu. Mungkin kita penonton-penonton kat rumah pun tahu tu. Banyak sangat-sangat. Banyak sangat-sangat. Antara yang famous cikgu. Antara yang famous Hakim Rosli punya, ya Allah, lagu apa tu. Berjuta view, tapi bila tanya tiba-tiba terus tak ingat. Tak ingat tu. Hakim Rosli saya buat, Era Fazira, Datuk Jamal Abdillah, Awi baru-baru ni saya ada buat. Yang TV3 punya yang drama something tu. Tu saya buat. Itu dia. Datuk Jamal yang baru keluar single pun saya ada buat juga. Mungkin selain daripada pengalaman di dalam negara cikgu, cikgu pernah tak bermain di luar negara? Ada tak cikgu pengalaman tu? Ada. Saya terlibat juga dengan Orkestra Seri Temasek Singapura sebagai concert master lah, associate concert master kat sana. So kami selalu perform kat sana, perform depan presiden, perform waktu New Year dia. Saya pernah perform dekat Turki pun pernah dulu. Bersama dengan warga Malaysia juga ke ataupun bersama dengan saya selalu ke sana bawa student. Bawa student? Student yang mana yang kita boleh bawa ke tengah kan, kita perform kat sana lah. Kita ada kerjasama yang baik dengan dia orang, dan saya ada juga buat lagu untuk artis Korea. Saya ada buat artis Korea? Kumpulan 17. Macam mana lagu sikit boleh petik cikgu? Jangan suruh sekarang, saya tak ingat. Tak ingat lah? Okay. Sebab saya buat terkejut. Sebab saya buat gubahan lagu dia. Dan lagunya kita hantar dan diorang edit lah. So suruh nyanyi tak boleh. Itulah. Biasa Melayu asli, tiba-tiba Korea pula keluar. Teruja juga kita nak dengar tu. Saya ada buat untuk filem Jepun pun saya ada buat satu. Filem Jepun? Filem Jepun pun ada buat. Filem hantu ke? Bukan. Filem cinta? Cinta, betul. Okey, itu dia. Nampak cikgu macam lembut je. Rupanya jiwang juga cikgu dia. Lagu-lagu cinta dia main je. Okey cikgu, kita nak tahu juga, cikgu biasa gubah lagu ni cikgu tepi tasik ke, tepi pantai ke, tengah laut ke? Macam mana cikgu boleh dapat idea-idea untuk gubah-gubah lagu tu cikgu? Okey, saya rumah saya rumah apartmen. Okey. Saya beli apartmen tu spesifik sebab menghadap bukit. Memang spesifik cikgu. Spesifik. Baru 3 tahun duduk situ. Sebab saya nak menghadap bukit. Bila buat lagu ni menghadap bukit, rasa kepala tenang. Ada sungai kat situ. Lepas tu boleh dengar bunyi unggas-unggas. So kalau tanya saya cari inspirasi ke apa, saya tak perlu inspirasi, saya perlu rasa tenang je. So kalau rasa tenang, kita senang nak buat gubahan. Okey cikgu. Mungkin saya dah rasa tak sabar dah cikgu nak dengar bunyi petikan violin ni cikgu. Mungkin ada tak bunyi-bunyi yang special cikgu boleh hadiahkan untuk murid-murid kita di rumah? Kita nyanyi sama boleh? Sama cikgu, boleh. Kita nyanyi tanya sama pokok. Boleh. Tanya sama pokok. Okay. Pokok apa sebab goyang, nanti jawab pokok, angin yang guncang. Tanya sama angin, apa sebab goyang, nanti jawab angin, tanyalah awan. Baiklah, kita dah berehat seketika, kembali selepas ini bersama Icon. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot bersama Icon. Pada hari ini cikgu, cikgu pegang alat violin. Saya pada tadi lagi tersasul je violin kan, biola. Tapi cikgu, kenapa saya punya besar sikit daripada cikgu? Okey, yang saya pegang ni violin. Violin. Violin lah. Sebut betul ya. Yang biasa kita nampak kat TV tu, yang orang sebut tu, ini violin. Violin. Okey, yang ini cikgu. Viola. Besar sikit. Dia punya kalau ikut size dia besar sikit. Size dia besar sikit. And then sound dia rendah sikit lah. Sound dia lebih deep sikit. Maknanya kalau dia punya key tu ataupun kod dia berbeza cikgu. Yes, betul. Kita pakai note dia berbeza. Pakai note. Note dia rendah sikit. Note-nya rendah sikit. Maknanya tapi dia punya bentuk ataupun fungsi sama je cikgu. Lebih kurang. Dan ini kurang orang kenal sangat lah. Kalau kat Malaysia tak ramai orang biasa dengar pasal viola. Biasa orang tengok tu violin. Tapi sebab dalam kita punya pendidikan dia sebut biola, perkataan biola. Merujuk kepada dua-dua sekali. Tapi talinya ada 4 Sama juga 4. Tapi bunyinya macam mana cikgu? Bunyi dia rendah sikit. Rendah sikit cikgu Okey. Ni cikgu. Silakan. Nak kena demo? Demo sikit cikgu. Nak dengar bunyi dia ada beza ke tidak cikgu? Bunyi rendah sikit.
Maknanya bunyi dia kembang sikit cikgu Boleh kata kembang, rendah Okey. sikit. Bunyi dia rendah. Macam itulah. Baik cikgu. Jadi kalau kita tengok kedua-dua alat ni cikgu, ya memang kalau biasa main tu dia dua-dua main ke ataupun satu main satu tak main? Biasanya ikut jenis recording lah. Aha. Ada recording yang kita pakai ini saja, ada recording yang kita pakai sekali ni sekali. Ada juga. Okey. Tapi saya tengok daripada tadi lagi benda ni macam rotan dekat sekolah je dulu kan. Tapi sebenarnya ini apa ni cikgu? Ini dipanggil bow. Bow. B-O-W, bow. Okey. Macam anak panah tu bow. And then yang fiber ni Ni tali apa ni cikgu? kebiasaannya dibuat daripada ekor kuda. Ekor kuda. Betul. Wah, tapi kalau kita pakai tali biasa tak jadi ke cikgu? Tak boleh. Tak jadi Dia tak kasar dah kalau dia tak bunyi macam tu lah. Dia tak kasar. Dia perlu kasar dan Wah, baru kena saya banyak lah. tahu. Saya ingat tali ni. Rupanya ekor kuda. Ekor kuda. Itu dia. Jadi cikgu, pernah tak dalam bidang violin ni cikgu ada tak pengalaman-pengalaman manis yang mungkin cikgu boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita? Yalah, ya kan, macam-macam event ataupun program yang cikgu masuk, betul cikgu kan? Cikgu boleh cerita tak? Okey, pengalaman manis. Manis. Lah. Antara yang paling manis pada saya antaranya ialah mengiring Mahizin. Mahizin Wow. live in concert. Waktu tu saya main cello yang besar lagi daripada ni. Cello. And then saya buat gubahan untuk juara lagu, itu pun memang pengalaman manis lah. Dapat bekerja sama dengan Tok Ram tu pengalaman manis. Sebab kita cikgu merasa masuk industri. Betul. Dan merasa bekerjasama dengan legend-legend kita, living legend kita. Dan antara pengalaman yang lagi manis juga dekat Singapura, kami perform lagu tradisional gabung dengan lagu klasik ke barat dekat Garden Bay yang dekat Singapura, yang dekat singa keluar air tu. Kami perform dekat situ? Tengah malam. Waktu kami perform pukul 12 tengah malam, New Year. Bunga api kat atas. Maknanya di luar lah cikgu. Di luar, outdoor. Outdoor. Itu antara pengalaman paling manis. Itu dia, maknanya sambutan tahun baru. Tahun baru Pada dekat kita Singapura. cikgu Oh, itu pengalaman tu bukan semua orang boleh dapat tu kan cikgu kan. Jadi itu dia pengalaman manis. Kita nak tanya pula, ada tak pengalaman pahit? Tiba-tiba tengah main cikgu tali putus ke kan? Ada tak Tali cikgu? putus tu biasa, selalu. Oh, biasa? Biasa, tapi Okey. itu tak masuk kategori pengalaman pahit lah. Okey. Pengalaman pahit baru-baru ni juga sebenarnya. Ha. Saya dipanggil untuk mengiring kumpulan dewa. Dewa. So ni pengalaman pahit lah ni. On the way nak datang ke sini dari Ipoh sampai ke Tapah, cancel. Allahu cancel. Akbar. So macam frustnya baru nak mengiring dewa kan. Tim besar tu. Tim besar lah. So itu tak ada rezeki lah namanya. Yelah, betul lah cikgu. Tak Itulah apalah, nak buat orang macam kata cabaran sebagai seorang pemuzik ni cikgu kan. Kadang-kadang bila dijemput kita tak tahu, mungkin faktor cuaca. Macam-macam faktor. Teknikal faktor macam ni, problem teknikal biasalah. Tapi cabaran lain cikgu sebagai anak seni ni. Ada tak cabaran-cabaran lain cikgu? Bukan senang ni, nampak alat macam kecil je kan, tapi cabarannya mesti banyak cikgu kan? Bagi saya apa yang mencabar ialah macam mana kita nak kembangkan konten. Macam saya lah, pada saya sebagai pengubah, sebagai player, nak kembangkan konten, kita punya kemahiran, nak tingkatkan kemahiran tu yang antara benda yang mencabar lah. Sebab kita dah sampai umur main untuk secara profesional, tapi kita nak elevate lagi kita punya kemahiran. Itu kita kena pergi jumpa dengan orang lagi hebat daripada kita, belajar lagi, tanya lagi, berguru lagi. So bagi saya cabaran untuk orang seni, especially yang dah masuk kategori kita lah dalam industri ni, nak kembangkan kita punya konten. Baik cikgu, dalam tadi cikgu sebut nak buat lagu kena tenang, tengok bukit kan, tepi sungai dan sebagainya. Biasa berapa lama cikgu ambil untuk gubah satu lagu cikgu? Alright, kalau nak gubah lagu saya ambil masa sejam setengah lebih kurang. Sejam setengah je? Setengah. Okay. Kalau mood baik, sejam boleh siap. Kadang-kadang lagu tu agak kompleks, 3 jam lah paling lama. Itu dia, orang kata perlu digubah untuk menjadi lebih baik cikgu kan. Betul. Cikgu dah jadi seorang yang pakar, profesional dan sebagainya. Adakah cikgu masih lagi belajar untuk tingkatkan lagi cikgu punya permainan muzik? Cikgu dah jadi pakar dah sekarang ni. Macam saya cakap tadi lah, memang sampai bila pun kita takkan berhenti belajar sebenarnya. Even macam kami masuk studio pun, kita akan ada yang lebih pakar daripada kita. Dan dia akan guide kita, dia akan ajar kita. So kalau dalam gubahan, saya akan sentiasa tanya ikon-ikon kita, legend-legend kita akan sentiasa belajar lah sampai bila-bila. Betul. Tapi cikgu, kalau kita nak beli alat muzik ni cikgu, kosnya mahal tak?
Mungkin ada yang baru-baru nak berjinak-jinak kat luar sana kan. Mal tak ke ada yang untuk beginner punya ke? Macam mana cikgu? Okey, kalau yang beginner ada, kalau baru nak start belajar violin, ada violin yang buatan kilang yang betul-betul murah pun ada, 200-300 pun ada. Itu untuk permulaan cikgu. Untuk permulaan, cumanya bila dia dah develop grade, naik grade 4, grade 5, grade 7, dia kena pakai instrumennya elok sikit untuk baru dia boleh increase dia punya skill. Kalau tidak dia terbatas. Jari dia nak buat macam tu tak boleh keluar bunyi. So dia kena pakai yang elok sikit. So music memang akan guna banyak cost juga sebenarnya. Tapi dia investment lah. Investment untuk masa depan. Betul-betul cikgu. Tapi yang ada dekat atas meja kita ni cikgu, cikgu boleh cerita tak? Ini anugerah untuk program apa ni cikgu? Ataupun pertandingan apa ni cikgu? Yang ini saya dapat anugerah dekat UPM dulu. Sebagai penggiat seni. Anugerah penggiat seni. Saya dapat anugerah Hadi Wijaya Bangsa lah, penggiat seni tertinggi UPM. So sumbangan saya dekat UPM dulu lah. Saya sebagai muzik, dalam bidang muzik, kepimpinan, tarian pun saya mengajar dulu. Teater, nasyid, kompang apa semua. So inilah hasilnya lepas 3 tahun lebih. Inilah hasilnya daripada universiti yang bagi ni. Universiti bagi. Wow, itu dia. Dan seterusnya cikgu? Macam yang ni gubahan terbaik. Gubahan terbaik lagu. Pertandingan pop orkestra kebangsaan. Dan yang ni just sumbangan je lah, ada sumbangan. Itu dia cikgu. Cikgu sebagai gubahan lagu patriotik terbaik. Tapi pernah tak sekali ada gubahan-gubahan lagu cikgu yang ditolak? Ada tak cikgu? Sebagai arranger, pengubah, kena reject itu benda biasa. Sebab bila saya tulis, bila kita hantar kepada producer akan reject part mana yang nak, part mana yang tak nak. Itu benda biasa sebenarnya. Sebab yang penting bagi saya ialah bila saya tulis, saya akan bayangkan producer nak macam mana. So kalau kena reject tu benda biasa. Kita akan belajar benda tu lah. Okey. Kalau kita cerita pasal artis ni cikgu dia ada zaman naik dan zaman turun ni cikgu. Dan ada tak pernah masa-masa yang cikgu mungkin tak nak lah sebulan ni nak simpan alat muzik ni. Tak nak orang kata bermain alat muzik ni. Ada pernah ke? Baru lagi sebenarnya. Saya sampai ke satu fasa rasa sembuh sikit kot. Dari segi karier kita kan. Sebab benda ni saya dah buat lama, berbelas tahun. So macam baru-baru ni saya rasa macam nak rehat sekejap. So saya ambil rehat dalam sebulan lebih. Saya tak ambil apa-apa job, rehat betul-betul, simpan biola, bertenang, bercuti dulu. Itu biasa. Biasa cikgu. Awang seni memang macam tu. Awang seni. Biasa. Tapi poin yang cikgu nak ceritanya adalah kita tenang cikgu ya. Kena tenang-tenang dan tenangan. Stability tu penting. Maksudnya job setiap bulan tu kena konsisten. Tapi kalau dia affect kita punya mental health, physical health, kalau kita rasa penat sangat, fatigue kan, kita kena rehat kejap. Sebab dia tak keluar cikgu Betul, dia tak akan keluar. Nanti kita akan tulis pun tak cantik nanti. Tulis pun tak cantik. Dia tak boleh paksa cikgu kan? Benda ni tak boleh paksa. Okey, seni ni tak boleh dipaksa. Baiklah, maknanya dia kena tenang-tenang, relax sambil-sambil main muzik cikgu. Okey, baik cikgu. Kita nak berehat seketika. Ada lagi lagu. Lepas ni lah cikgu. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Aikon. Hamko hami se cural. Saya pula rasa nak menyanyi pula bila cikgu main tu kan. Sebab rasa sedih je lagu ni kan. Itu dia. Maknanya tadi cikgu main pun cikgu ada macam tutup mata. Cikgu dapat feel ke cikgu? Betul. Muzik, seni kita kena feel. Kena feel baru kita hasilkan karya yang bagus. Sebenarnya. Okey, itu dia. Maknanya dia kena daripada hati cikgu Betul. Okey, saya nak tanya kepada cikgu lah kan. Cikgu sebagai seorang guru, kadang-kadang lah cikgu, adalah mak ayah ni dia kata tak payahlah muzik-muzik ni, buang masa je kan. Tapi bagaimana cikgu melihat muzik ini dapat membentuk murid-murid menjadi pelajar yang lebih berdisiplin?
Ada tak cikgu? Kalau kita fokus kepada parent yang cakap macam tu, ada dan tak ramai sebenarnya. Tak ramai. Kita fokus pada yang ramai yang suka. ramai. Okey. Okay, sebab macam saya waktu saya handle orkestra dulu, siapa nak masuk dalam orkestra, nak maintain dalam orkestra, result kena bagus. Pulau bagus lah cikgu. Memang saya paksa macam tu. Okey. Polisi dalam orkestra. So kalau result mereka jatuh, tak dapat result yang sepatutnya, dia orang kena rehat kejap, bagi naik dulu result next exam, baru boleh sambung balik main. Kita tak nak music affect dia punya result. Tapi cikgu tengok ada perubahan tak bila mana dia on join music ni? Betul. Bila mereka sibuk dengan muzik, mereka akan lagi pandai bahagi masa. Mereka terlalu sibuk dengan latihan, sibuk dengan performance, terlibat dengan pertandingan-pertandingan. So mereka tak ada masa nak sibuk dengan benda-benda lain yang pelik-pelik. So dia orang akan fokus buat belajar, main muzik, sukan. Dah, tu. Tak adalah asyik main telefon je cikgu kan. Maknanya sekolah sampai pukul 2, lepas pada tu latihan. Kalau macam asrama, malam lah, sampai malam pun ada latihan. Itu dia cikgu. Tapi kita biasa dengar dekat Malaysia ni ada sekolah sukan. Kan? Tapi macam mana pendapat cikgu? Satu hari nanti ada sekolah seni cikgu. Ke dah ada dah cikgu? Sekolah seni memang ada dah. Dah ada dah cikgu Lama dah. Sekarang sekolah seni yang dah ada sekarang dekat KL ada satu, Johor dan juga Sabah dan Sarawak. Apa yang diorang buat dekat sekolah seni tu cikgu? Mereka setiap sekolah seni ni dia ada bidang yang student dia pilih, muzik, teater, tarian, visual. So dia macam sekolah sukan, ni versi seni pula. So baguslah. Maknanya kalau murid-murid ni ada bakat cikgu kan, mungkin boleh sambung ke situ. Mereka memang kena audition untuk masuk sekolah seni. Nak masuk kena audition dulu? Kena audition melalui kementerian kita lah. Dia ada uji bakat. Okey. Jadi cikgu, mungkin cikgu nak sampai ke tahap ini bukan senang cikgu kan. Jadi kita nak tahu juga cikgu ada resepi kejayaan tak cikgu? Mungkin setiap cabaran yang datang, dugaan yang datang itu ada resepi-resepi yang cikgu pegang ataupun prinsip cikgu untuk sehingga ke tahap ini cikgu. Okey, saya suka tengok satu filem ni, Meet the Robinsons. Kartun sebenarnya. Kartun? Kartun Walt Disney. Cikgu tengok kartun cikgu Suka. Sebab dia punya falsafah dia satu benda je, keep moving forward. So apa-apa jadi pun, jatuh macam mana pun, susah macam mana pun, kena keep moving forward. Itu saya punya falsafah lah. Falsafah. Tapi cikgu nampak bidang ini, adakah bidang ini boleh masa depan lah orang katakan untuk kerjaya ni cikgu? Adakah cikgu nampak bidang ini boleh menjamin kerjaya? Okey, secara jujur. Sebab saya berada dalam industri ni lama. Dia adalah satu bidang support yang sangat bagus. Support yang penting kita kena ada kerja tetap dulu. Yang betul-betul stabil. Dan kalau kita buat benda ni part time, dia sangat-sangat membantu. Kalau nak buat benda ni full betul-betul, elok berada di bandar-bandar besar macam KL. Okey. Itu dia. Itu seorang pakar cakap tu. Maknanya nasihat daripada cikgu untuk orang ramai yang mana nak terlibat dalam bidang ini, dia perlu ada kerja tetap dulu cikgu. Macam student saya pun ramai yang dah jadi doktor, yang dah jadi engineer. Kerja tu, sambil tu main music, no problem. Main secara profesional, no problem. Lagi cikgu, bagus. Ini satu impian cikgu daripada kecil, betul cikgu? Tapi adakah cikgu ada impian lagi selain daripada pemain muzik ni? Apa impian lain yang cikgu simpan selama ni, aku nak jadi tukang masak lah? Contoh cikgu. Sebagai pendidik, student saya ramai dan sebahagiannya memang nak pursue dalam bidang ni. So impian saya lepas ni ialah mereka yang sambung belajar tu, yang dah ada sambung dalam negara, Aswara, UiTM, ada yang sambung dekat luar negara, dekat Thailand apa semua. Harapan saya ialah mereka-mereka ni akan berada dekat kiri kanan saya nanti, perform secara profesional. Itu harapan saya lah. Itu dia. Maknanya sekali dengan cikgu? Sekali. Dah ada lah beberapa orang sekarang. Di pentas yang besar itu? Yang berprestis. Anak murid cikgu sendiri? Anak murid sendiri. Itu harapan saya lah. Macam cikgu sebenarnya dah berapa tahun dah dalam bidang ni cikgu? Tengok macam cikgu muda lagi ni. Tak muda sangat sebenarnya. Berapa tahun dah sebenarnya cikgu? Saya start betul dalam industri 2008. 2008? Betul-betul dalam industri lah, 2008 macam tu. Sambil tu masih mengajar sekolah.
Okey. So student pun dah habis belajar, student pun dah kahwin, dah beranak pinak dah. Dah hampir 15 tahun cikgu. Yes, dan diorang pun kita panggil untuk perform sekali lah. Walaupun mereka dah berkerjaya kat luar sana. Kerjaya lain. Okey. Cikgu, kalau kita tengok lagu-lagu yang ada dekat Malaysia ni cikgu macam-macam genre, ada yang ke arah barat dan sebagainya cikgu kan. Dan mungkin ada sesetengah mereka ni yang melihat lagu-lagu tradisional ini lagu-lagu yang sedikit ketinggalan. Tapi sedangkan bila kita nak dapat ketenangan, kita dengar lagu-lagu tradisional, betul cikgu? Jadi apa harapan cikgu terhadap industri muzik Malaysia ni cikgu? Industri muzik, harapan saya ialah dia buka lebih banyak ruang kepada muzik kita sendiri, versi kita sendiri. Kalau kita dengar muzik dekat Thailand, dia punya muzik pop ke, techno ke, mesti akan ada elemen Siam, bunyi Siam. Kalau kita dengar dia orang punya style lah. So harapan saya ialah kita ada versi kita sendiri. Bukan tiru orang je. Bukan tiru orang. Kita dengar, ini tahu Malaysia punya style. Betul. Saya harap itulah masa depan kita akan sampai ke tahap tu. Okey, maknanya walaupun kita lagu tradisional dapat duduk setanding dengan lagu-lagu di luar sana cikgu kan? Betul. Dan itu tugas kita lah kalau pendidik dekat sekolah. Kita kena biar student kita kenal lah muzik kita. Sebab sekarang ni budak-budak kita tak kenal muzik kita sebenarnya. Kita semua dengar lagu Inang tak tahu, lagu joget tak tahu, Zapin tak tahu. Sebab dia dah banyak sangat dengar benda yang luar kan. Betul. So itu tugas cikgu dekat sekolah sebenarnya. Okey, sebagai cikgu. Sebagai cikgu yang menonton kita ni murid-murid kita cikgu. Cikgu ada tak nasihat kepada murid-murid kita yang mungkin baru nak cubalah main violin ni, mungkin ada tak nasihat kepada murid-murid kita di rumah sana? Alright, yang penting sekali muzik ni walaupun minat macam mana pun, yang penting dia kena pergi cari guru. Okey. Dia kena berguru. Dia tak boleh saja-saja sonok-sonok try rasa dengan harapan dia boleh terror, tak. Dia kena pergi masuk kelas, berguru dengan siapa-siapa yang betul-betul guru lah, yang mengajar bidang ni lah. Okey, jadi maknanya yang pertama sekali dia kena cari guru. Cari guru. Dan yang kedua dia kena belilah alat ni dulu. Kena beli alat. Beli alat ni dulu juga. Invest lah sikit. Dan mungkin ada saranan kepada ibu bapa yang mana sekurang-kurangnya ada jugalah aktiviti anak-anaknya di rumah, tak adalah main telefon je tengok TV je cikgu kan. Jadi boleh nasihat sikit kepada ibu bapa kita di rumah cikgu? Ibu bapa saya rasa kita dah masuk ke 2022, pemikiran dah terbuka. Betul. Berbanding 90-an dulu kita kan. Muzik ni kita tak apa nak pandang sangat. Sekarang muzik ialah satu bidang kerjaya yang memberi jaminan yang bagus kat Malaysia ni. So parent boleh galakkan anak-anak untuk belajar benda ni sebagai nilai tambah. Bukan buat full pun tak apa, nilai tambah. Tak ada masalah doktor boleh main violin. Engineer main piano, no problem. So parent lah seawal 5 tahun dah boleh mula sebenarnya. 5 tahun dah boleh dah pergi main piano. 7 tahun 8 tahun start main violin. Okey. Kalau minat violin lah. Maknanya ibu bapa boleh bawa anak masuk ke kelas cikgu? Yes, kelas. Kelas-kelas Yamaha ke, kelas personal dengan cikgu-cikgu mana-mana ke. Okey, baik cikgu. Jadi kepada mereka yang meminati bidang muzik ni cikgu. Jadi tadi cikgu sebut kita perlu ada guru untuk belajar tentang alat muzik ni cikgu. Jadi saranan kepada anak-anak muda kita di luar sana cikgu yang nak menggubah lagu dan sebagainya, masukkanlah elemen-elemen yang baik ni cikgu. Betul. Boleh bagi nasihat sikit cikgu? Okey, kita ambil nilai yang baik yang ada dalam muzik tu sebenarnya. Sebab muzik ni kalau kita nak bagus, kita kena disiplin sangat-sangat. Dia tak boleh saja-saja seronok-seronok, rasa duduk gesek-gesek 10 minit, 20 minit macam tu, tak. Dia kena betul-betul fokus, kena berguru, kena ada time untuk practice, time untuk exam je nanti. So kita ambil nilai itu untuk masuk dalam dunia belajar kita ataupun dunia kerja kita. Itu dia apply. Yang paling penting sekali, dunia muzik ni pengaruh-pengaruh negatif ni sikit pun tak mempengaruhi cikgu kita. Nampak berbaju Melayu lagi kacak pada hari ini. Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Sama-sama. Dan kepada murid-murid, inilah ikon kita yang kita nak contohi dan kita nak berjaya bukan setakat dalam bidang muzik tapi dalam pelajaran kita. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Ikon.